Volvo ni sekarang dah menjadi satu syarikat SUV lah. Dia punya kekuatan ni memang dekat SUV. Jadi XC40 memang antara yang terbaik dalam SUV compact. XC90 memang antara yang terbaik dalam SUV size besar. Dan ini XC60 ni pun kita kira antara yang terbaik dalam kelasnya. Jadi kalau reka bentuk luar, Volvo ni pun dah mula kita dah kenal lah. Dia ada dah gaya dia sendiri yang kita boleh nampak dan kita boleh cam. Dalam kabin pun sama. Bila kita tengok, kita dah tahu dah ini ialah sebuah Volvo. Antara ciri-ciri yang kita nampak kekal ialah dia punya blade dekat dia punya aircon ni. Steering box design ni, 4 segi yang rounded ni. 3 spoke design dia kita dah cam dah, ini dia Volvo. Dan juga rupa baras dashboard dia. Jadi untuk kali ni rupa baras dashboard ni mereka telah menggunakan kemasan gabungan kulit, high gloss black dan juga kayu. Jadi untuk kali ni kayu yang digunakan ni berwarna macam grey, warna kelabu tau, di stain in some sort of grey shade lah. Jadi it's a very understated and to me sangat-sangat cantik dia punya dashboard dia. Kemasan skrin tengah yang besar ni memang mula-mula Volvo yang start kan dengan dia punya XC90, dan sekini dah jadi ikutan ramai orang lah. Of course yang paling besar sekali pengikut dia adalah Tesla. Tesla pun menggunakan reka bentuk yang lebih kurang sama. So reka bentuk dashboard ni dah memang tak ada isu sangat in terms of dia punya presentation dia. Pasal dalam papan pemuka utama ni dia boleh kawal apa yang dipaparkan di situ, sama ada nak tunjuk apa peta ke apa ke. Dan ini saya memang sentiasa selalunya tunjukkan peta dan sedikit tentang fuel consumption lah. Dan since kereta ni plug-in hybrid, kita dah charge full. Dan in the full charge dia boleh last about 20-30 km and be on full electric power lah. Dan semasa perjalanan ke Kuala Terengganu, so kita bawa kereta ni ke Kuala Terengganu, saya bawa lebih kurang speed limit lah. Adalah sekali-sekala kita lebih pada speed limit. Tapi bila sampai ke Kuala Terengganu tu masih lagi ada dalam 270 km lagi dalam tangki. Saya rasa kalau saya bawa pelan-pelan mungkin ada 300 lebih lagi dalam tangki lah. 350-360 km lagi dalam tangki tu memang tak pelik lah. Disebabkan ada recovery from the regenerative braking ni memang banyak membantu lah dalam especially masa cruising speed lah. Dia akan boleh bantu ada ICE engine, combustion engine tu supaya boleh kurangkan tenaga yang digunakan daripada enjin. Jadi bila kita panjat nak ke East Coast tu kan, kita panjat Banjaran Titiwangsa nak turun balik sebelah sana, masa nak naik tu memang dia gunakan kuasa lebih sikit, tapi bila turun tu banyak dia recover balik. Jadi kita boleh maintain, kekalkan like half battery sampai kat Gambang masih lagi ada just slightly less than half battery. That's how dia boleh maintain and recover dia punya battery. So that is why dia boleh still hold a lot of fuel in the tank bila kita dah sampai ke Kuala Terengganu. Berbanding dengan dua lagi kereta yang ikut kita pada masa tu ialah Honda CR-V dan juga Toyota Avanza. Jadi dua-dua kena refuel lah on the way. Kereta ni tak payah refuel on the way dan masih ada lagi 200 lebih kilometer dalam tangki. So dia punya fuel economy kereta ni memang is bagus lah dia punya cara dia menggunakan minyak. Tapi kena rajin plug in lah. Kalau kita dah malas nak plug in, then it's not really going to be so good lah. Dia nak plug in tu dia pasal dia gunakan normal 3 pin lah plug in. The small inverter untuk benda ni. So dia makan masa lama jugalah untuk fill up the whole battery tu. Ada makan dalam 6 hingga 8 jam lah kalau battery tu dah betul-betul dah nak habis Dan itu kena buat malam lah. Bila malam you plug in, esok pagi dah clear lah. Ataupun kalau kita pergi kerja, masuk plug in, petang nak balik tu bateri dah penuh balik dah. So kalau kerja, kata tempat kerja you dalam 40 km, you only need about 10 km worth of petrol. Sampai tempat kerja plug in lagi, dan dia akan fill up balik dah. Sudah boleh menggunakan elektrik lagi lah. Tapi itu kalau tempat parking kita ada
facility untuk charging lah, ataupun ada plug untuk charging lah. So in terms of the driving dynamics kereta ni, the twin engine tu memang banyak membantu lah bila kita berbual into sports mode. Tak payah berbual sports mode sebenarnya, mode biasa pun saja sudah cukup. The combined power tu memang menghasilkan pecutan yang melebihi kita punya harapan lah untuk sebuah SUV keluarga. But of course this is the top spec twin engine lah kan. Inscription lagi lah, inscription macam-macam lagi kemasan lah yang dapat. Dan salah satu ciri yang saya suka sangat ialah dia punya lampu depan automatic lah. Jadi dia ada automatic high beam. Jadi kalau kita tengok banyak kereta pun dah ada automatic high beam ni, tetapi ini menggunakan teknologi terkini lah, macam you see in some of the more fancy German brands. So cara dia electronic high beam ni ialah dia ada high beam tu sendiri ada macam mungkin ada 4 lampu lah, 2 sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Jadi itu yang saya nampak lah, cara saya nampak dia menyala tu. So bila ada kenderaan lah, kita ada kenderaan sebelah sini, ada kenderaan sebelah sana, dia akan suluh lampu yang high beam yang kecil tu, dia suluh ke tepi, so tak melanggar, tak kena kenderaan. Tapi kalau ada kenderaan kat situ, kita still boleh suluh high beam dan kita masih nampak kat tepi jalan tu high beam. So ini bahkan banyak membantu kita nampak kita punya tebing jalan lah. Dan apabila kenderaan sebelah sana ada, dia akan bergerak juga, dia tengok, dia padamkan supaya tak silau kenderaan sebelah sana yang datang berhadapan dengan kita. Jadi bila jalan betul-betul kosong, baru dah besar punya yang high beam yang menyeluruh tu akan menyala. So dia akan bergerak-gerak, bila dah kosong betul, besar tu menyala. Bila ada kereta ni, yang kecil tu pula bergerak-gerak, macam menari-nari lah. So it's a very good system, memang banyak membantu kalau kita memandu malam, terutama pada jalan yang berselekoh lah, yang kita risau ada kita punya tak nampak corner-corner tu. In terms of dia punya ride quality and handling dia, this is still a typical SUV. I mean, this is of course SUV tahun 2020 lah, kita cerita SUV tahun 2000 dulu, tahun 2010. Of course dia punya suspension control and body control dia much improved over the previous generation cars. The ride quality memang very good. Secondary ride is very nice. Small road imperfection kita dah tak apa rasa sangat. And at high speed, there's a bit of float at highway speed, but it's very manageable. And satu yang pentingnya, tak ada siapa complain motion sickness lah kereta ni. And of course ciri keselamatan yang canggih lah. Saya bila kereta ada autopilot dia, memang saya terus masuk lah autopilot. Maksud saya adaptive cruise control yang ada lane keeping lah. Yang ni ada lane tracking juga, dan ada adaptive cruise control. Dan bila ada adaptive cruise control, saya akan terus tekan. Dan kali ni pun samalah, nampak je adaptive cruise control, saya terus tekan. Jadi bila ada adaptive cruise control ni, kita kurang stres. Terutama bila perjalanan jauh, kita kurang stres. Kita perhatikan jalan sahaja. Kita tak payah risau kan nak maintain jarak antara kita dan kereta depan. So as long as kereta ni nampak kereta depan, and it's fine. As long as kita tengok dekat dia punya display tu, dia nampak kereta depan, then we are okay. Ni dah on sekarang, and it's just going to maintain the gap, and it's a lot less stressful bila kita bawa kereta macam ni. Terutama sekali bila ada kesesakan lalu lintas lah. Untuk perjalanan jauh, dia tak sangat, pasal kita tak trust dia untuk lane tracking ni lagi. Pasal macam saya pernah cakap tu, sistem ni dia punya tahap kecekapan dia macam budak baru belajar bawa kereta dan belum dapat lesen lagi. Dia baru mungkin 3-4 kelas. Jadi kadang-kadang dia nak masuk corner tu pun dia tak berapa betul, dia nak adjust the tracking dia tu lah. So kita boleh harap, yang paling kita boleh harap bila kesesakan lalu lintas ataupun nak kekalkan jarak dengan kereta depan, itu memang sangat-sangat membantu dan sangat-sangat mengurangkan kita punya kepenatan lah. Dan untuk kursi depan ni memang tak ada masalah, macam-macam adjustment, sampai ada under tie support yang adjustable. Bila kita tolak under tie support tu maksimum, memang terasa cukup selesa dengan tilt mechanism, everything semua ada. So untuk orang depan memang completely no issue and no problem. Dan the Bowens and Wilkins sound system ni memang it's good lah. I mean for a car it's good. Dia ada macam several mode, but because benda ni semua ada dalam menu ni,
you kena carilah 2-3 levels down, mungkin nak cari kat mana actually untuk kawal dia punya equalizer dia ke, ataupun nak pilih mode ke macam mana ke. It's 2-3 levels menu down, and that is something that you, kalau you own car, then okay lah, you boleh belajar. But as a test car review, you tengok macam okay, I guess it's okay sebab benda tu jarang kita adjust. Sekali kita adjust, kita tak ubah lagi dah, jarang kita berubah lagi. So that's okay lah, some new toy to play with. Material quality, no complaints. Material quality, well, not real complaints lah. Anything semua soft touch material. Ni pun soft touch plastik dia ni, I think this is one of those eco plastic lah. Dia rasa bunyi dia dengar kan But other than that, it's all very nice. All these things feels high quality, metal finish, metal brush metal. Sini of course the actual crystal gear knob ni from Sweden, and very nice detailing and everything. So additionally, additional features yang ada pada kereta ni ialah kita tengok ada park ni dengan park out lah. That means kereta ni dia boleh park sendiri, dan juga dia ada head-up display. Dan head-up display ni banyak kereta pun dah ada, especially Peugeot, dia punya SUV semua ada head-up display. Tapi yang ini dia boleh tunjuk navigation sekali, kalau silap saya. So untuk head-up display ni boleh pilih untuk letak navigation lah. Oh, tak boleh dia hanya boleh ni, dia tak tunjuk navigation kat situ. Dan of course ada panoramic sunroof, dan dia punya speaker kat belakang tu sampai ke bumbung belakang. So kalau kita duduk kat belakang pun kita masih lagi dapat nice 3D surround punya sound lah untuk dalam masa kita duduk dalam kereta ni. Dan ia juga ada 2 USB outlet kat sini. Kat belakang ni ada USB outlet lah. Kat belakang tak ada USB outlet, dia ada 12 volt je outlet, which is kind of disappointing for a modern family SUV. Patutnya ada full complement of USB slots lah. Ni typical lah, ada lighted punya mirror, and dia ada night light, tapi dia tak ada ambient lighting. Macam kata ambient lighting ni tak ada, dia ada lampu. Dekat sini ada lampu, kita boleh pilih warna lah, warna apa kita nak. Dan dekat belakang, dekat dia punya cabin light unit tu ada lampu. So di sini kita tengok skrin besar ni, macam-macam lah kat sini kita boleh belik dari cross traffic alert, all sorts of things lah, semua ada kat sini. Collision avoidance, so benda-benda ni used to be canggih kat Volvo je lah, tapi dah macam-macam, orang lain semua pun ada dah. Cuma yang ni masih lagi active bending light tu is something that's really, yang tadi macam saya cakap lah, active bending light tu kan, lampu tu. So that is quite nice to have. If you have the money and you want the best of safety for your family, this is one of the cars yang you kena opt for lah. Of course 6 airbags, ESC, VSC semua ada. Tapi ada yang penting tu saya yang banyak kita tak ada, ialah dia ada adaptive cruise control lah. Adaptive cruise control with lane tracking. Of course some Japanese SUV pun dah start offer the same thing for significantly less money lah. But of course they're not as mewah macam ni lah kan, dengan reka bentuk Sweden ni semua. So boleh pilih macam mana you nak. Yang ini dengan gayanya, reka bentuk cukup cantik. It's definitely something, kalau you ada duit, you should look at this rather than, for me lah, bila you dah tengok untuk level-level ni, instead of looking at the Germans, you must look at this one. Kalau you masih lagi tak nak spend this kind of money, then of course Japanese offering banyak, Japanese and Korean offering macam-macam ada. Ada yang some boleh match the spec in terms of safety pun untuk Volvo ni. Tapi bila you dah sampai tahap ni dan you nak kemewahan, bila you tengok ini ke BMW ke Mercedes ke Audi ke, saya rasa the XC60 ni ada a significant advantage over cars like the X3, like the GLC. Distinct and significant advantage, and I would suggest seriously, kalau you nak tengok kereta-kereta tu, tengoklah yang ini, because I think if you tengok objectively,
this is a much better buy because of the safety spec yang datang dengan kereta ni. Of course the brand is the brand lah. Mungkin you rasa the brand is more important, then and of course you can go for that lah. Because even for Mercedes-Benz, dia punya interior dia tak setera sedan lagi, pasal dia punya SUV tu macam like still half a step behind kan. Yang baru ni kita tak tahulah, but so far this interior is still very nice for an SUV, and I don't think you rasa rugi lah kalau beli yang ni banding dengan Jerman. Selalunya bila saya test kereta kan, saya duduk kat belakang macam ni, saya tengok ukur dan saya ukur, dan okey lah, memang kereta ni nampaknya tak ada masalah lah. Tengok, dia cukup satu tangan, depan ni ada ruang kaki, dan kaki pun boleh masuk bawah kursi depan. So memang kedudukan dia tak ada masalah. Dari segi ukuran tu kita rasa selesa lah. Dan kalau saya duduk kejap macam ni, saya rasa semuanya okey. Tapi perbezaannya kali ni ialah bila kita pergi on a road trip jauh juga ke Terengganu. Jadi on the way back tu saya dah agak penat sikit. Jadi saya tukar dengan co-driver lah. Jadi saya duduk kat belakang ni lama jugalah, dalam saya ingat 2 jam dah jugalah, 2 jam 3 jam. Dan di situ saya mula berasa bahawa tempat duduk belakang ni dia sedikit kurang selesa, kerana rasa macam tegak sangat. Saya berkali-kali cuba nak turunkan tempat kursi ni bagi dia sandar sikit dan tak boleh. Dan kat situ saya rasa kalau orang badan besar macam saya ni, kat belakang dia rasa macam terlalu tegak duduk. Kalau budak-budak mungkin okey kot, saya pun tak tahu. Tapi saya rasa ruang belakang ni dia ada masalah sikit tentang kursi ni terlalu tegak, dia tak boleh sandarkan. Kalau dia boleh sandarkan sikit pun dah okey dah. Sedihnya pasal kereta yang jauh lebih murah daripada XC60 ni pun banyak yang boleh disandarkan sedikit lah, pun boleh sandar banyak pun dapat sandar sikit pun jadilah. Macam even the X-Trail Nissan X-Trail pun boleh, Honda CR-V pun tak silap saya boleh. In fact even the Toyota Avanza boleh sandarkan sikit kursi belakang barisan kedua ni. Jadi bila tak boleh sandar langsung, dia rasa macam kurang best lah untuk perjalanan jauh. Kereta yang kita pandu hari ni ialah Volvo XC60 T8 Twin Engine Inscription. Harga dia RM333,888 lah. Jadi yang bezanya yang Twin Engine ni dengan yang biasa ni ialah dia ada bateri untuk dia punya hybrid power plant lah. Dia bateri dia 11.6 kWh. Ini besar sikit daripada yang sebelumnya, iaitu 10.4 kWh lah. Jadi enjin petrol yang digunakan dalam kereta ni ialah 2 liter turbocharged 4 silinder, menjana 320 kuasa kuda dan 400 Newton torque. Yang ni memandu roda depan lah. Jadi roda belakang atau dipacu oleh elektrik motor yang menjana 87 kuasa kuda dan 240 Newton torque. Jadi total campuran gabungan kuasa daripada motor dan enjin ialah 407 kuasa kuda dan 640 Newton torque. Itu sebab kereta ni memang berasa sangat bertenaga apabila kita pandu dalam apa saja mod dan keadaan. Jadi kita nak bagi rating sikit lah untuk kereta ni. Pada saya XC60 ni dia macam negeri Terengganu ni lah yang kita datang melawat ni. Ianya memang paling perfect untuk keluarga lah. Semuanya ada di situ. Ada keseronokan, kepuasan pemanduan, keselesaan, kemewahan, semua ada. Dia macam Terengganu tu macam-macam, ada pantai, ada untuk aktiviti lasak, ada makan macam-macam, nak belajar kerah pun ada, sejarah pun ada. Untuk kereta SUV keluarga, saya rasa jenama Volvo ni antara yang paling perfect sekali lah. Dia punya kombinasi antara spesifikasi, kemewahan dan keselamatan. Kalau nak berjimat sikit, boleh turun ke jenama-jenama Jepun pun sebenarnya, pasal jenama-jenama Jepun pun kini menawarkan tahap spesifik keselamatan yang cukup bagus. Honda CR-V, Toyota RAV4, I think Toyota dengan Honda ada kelebihan lah dari segi dia punya adaptive cruise control sampai ke level 2.0. Dan sekarang ni saya rasa tak ada point untuk awak melihat jenama-jenama Jerman, kecuali memang awak nakkan jenama tersebut lah, ini sebagai status symbol. Pasal saya rasa untuk kemewahan, XC60 ni dah menawarkan segala-gala yang anda perlukan untuk keluarga anda lah, dari segi sound system ke entertainment, leather seat, semuanya ada di situ, dan juga keselesaan dari segi pemanduan.
Cuma bila kita nak bagi rating tu, harga tu ada agak sikit tinggi lah. Okey, kita punya skor. Untuk cari reka bentuk luaran XC60 ni, saya rasa untuk sebuah SUV Volvo memang spot on lah. Saya bagi dia 7.5. Reka bentuk kabin saya sangat-sangat suka, saya bagi 8. Practicality kabin saya bagi 7.5. Pasal seat belakang tu untuk orang besar macam saya rasa kurang selesa sikit lah. Nilai untuk wang anda, yang ni nilai untuk wang anda ni kena bagi dia rendah sikit lah, pasal harga tu agak tinggi, 333,000. Saya boleh bagi dia 6.5/10 lah. Jadi keseluruhannya saya rasa Volvo XC60 T8 Inscription ni saya boleh bagi dia 7/10. Ialah satu skor yang sangat bagus, memandangkan harga dia tinggi tapi menawarkan spesifikasi yang cukup bagus, termasuk adaptive cruise yang antara yang paling canggih yang ada di pasaran sekarang. Even kalau you nak belanja lebih pun saya rasa awak tak boleh dapat package yang sama macam dalam Volvo punya SUV. Sampai situ aja video kita kali ni. Kalau awak suka, saya minta tekan butang like dan kongsi, dan kawan-kawan kalau belum subscribe, tolong subscribe, bantu kita sikit. Kalau dah subscribe, tekan butang loceng untuk dapat maklumat terkini bila kita muat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.